Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melangkaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana atas limpah dan keizinannya, jua pertandingan bahas pusingan awal dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Dari seluruh negara tuan-tuan datang, kami di Melaka sedia menanti. Hadirin yang dihormati, berikut kita saksikan video bentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seseorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ketujuh. Dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Untuk makluman para pembahas dan sidang dewan, sesi perbahasan akan dihentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Maka dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Yang di-Pertua untuk memulakan persidangan dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi kali ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan, elok kiranya saya perkenalkan ahli-ahli Dewan. Saya, Fatin Sakinah binti Muhammad Zamhuri, memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan yang akan mengendalikan persidangan kali ini. Turut bersama kita adalah Puan Nurhana binti Abu Samah selaku penjaga masa. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kali ini. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Kedah, terdiri daripada Yang Amat Berhormat Muhammad Farhan bin Abdullah merangkap Perdana Menteri, Yang Berhormat Dr. Sahara binti Abdullah sebagai Menteri Kedua, Yang Berhormat Nur Hayati binti Idris bertindak sebagai Menteri Ketiga, Yang Berhormat Nur Azian binti Abdullah selaku Menteri Keempat, dan Yang Berhormat Heman Ganesh anak lelaki Karunagaran selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya kita beralih kepada pasukan pihak pembangkang pula yang mewakili negeri Sabah. Diperkenalkan Yang Berhormat Muhammad Rizwan bin Abdul Majid merangkap Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Chong Sun Sing sebagai Pembangkang Kedua, Yang Berhormat Kamarudin bin Ismail bertindak Pembangkang Ketiga, Yang Berhormat Burhanuddin bin Sirajuddin selaku Pembangkang Keempat, dan Yang Berhormat Adonis bin Joel selaku Pembahas Simpanan. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi kali ini akan dihakimi oleh Ketua Juri Dr. Zanariah binti Ibrahim, Juri kedua Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad Taib, Juri ketiga Encik Ahmad Tarok bin Sumo, Juri keempat Puan Sarimah binti Awang, dan juri kelima Encik Syaharuddin bin Said. Indah Kuala di Kota Melaka bersama teman mencari belangkas. Gelanggang bermula, tirai dibuka dengan lentaran hujah yang bernas. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan pada kali ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Farhan bin Abdullah untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya buka arena perbahasan kita pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, delegasi pihak kerajaan, perwakilan pembangkang. Seterusnya, sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini dari Kabinet Pihak Kerajaan, demi kesejahteraan rakyat tercinta, bangkitnya saya pada hari ini, maka dengan izin Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menggagaskan satu usul dari pihak kerajaan yang berbunyi media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan. Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan yang mulia, menyedari hakikat akan kepentingan pemahaman yang menyeluruh kepada usul. Terus saya akan jalankan portfolio yang pertama, iaitu melakukan definisi konseptual usul kita
pada hari ini. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan secara konseptual kami cerahkankan usul kita pada hari ini kepada 3 frasa penting Tuan Yang di-Pertua. Frasa pertama, media sosial. Kami katakan Tuan Yang di-Pertua, media sosial adalah alat penghubung yang digunakan secara bertalian yang membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri. Contoh yang mudah saya bawakan kepada sidang dewan sekalian, bagaimana telah banyak media sosial pada hari ini yang lebih dekat dengan kita seperti aplikasi TikTok, YouTube dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua beranjak kepada frasa yang kedua, iaitu penyalur maklumat yang berkesan. Kami di pihak kerajaan katakan iaitu sebagai medium penyampaian perkongsian yang lebih pantas, cepat dan efektif. Tuan Yang di-Pertua, kami katakan bagaimana penyalur maklumat yang berkesan ini, frasa efektif ini kami cerahkankan kepada peningkatan murid yang membaca dan mengakses input melalui media sosial. Harap diberi pemahaman yang jelas mengenai pembawaan kami di pihak kerajaan. Seterusnya Tuan Yang di-Pertua, frasa yang ketiga iaitu pendidikan, berfokus kepada standard 4 dalam SKPMG 2 dengan izin Tuan Yang di-Pertua, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Tuan Yang di-Pertua, ruang lingkup perbahasan kita, ruang lingkup pendidikan yang kami pihak kerajaan maksudkan ini ialah media sosial yang menjadi penyalur maklumat berkaitan pengajaran dan pemudahcaraan PDPC, berkaitan info pembelajaran yang baik dan bukannya info atau gosip-gosip liar yang berunsurkan negatif Tuan Yang di-Pertua. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan dengan gerak kerja yang seterusnya. Tuan Yang di-Pertua, sebelum itu silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, apakah ia ukur maklumat berkesan? Berkesan itu bagaimana dan sejauh mana ia memberi kesan kepada pendidikan? Tuan Yang di-Pertua, telah saya nyatakan sebentar tadi bagaimana dalam pendefinisian konseptual yang kami bawakan, penyalur maklumat berkesan. Berkesan itu kami katakan sebagai medium penyampaian perkongsian yang lebih pantas, cepat dan efektif. Tuan Yang di-Pertua, dan efektif itu yang kami cerahkankan kepada murid, peningkatan murid yang membaca dan mengakses input dalam melalui media sosial. Saya teruskan Tuan Yang di-Pertua. Secara keseluruhannya kami katakan Tuan Yang di-Pertua, usul kita pada hari ini, media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan atas rasional, atas kesedaran menyuntik elemen terkini pembelajaran murid yang bertepatan dengan kehendak murid pada masa kini melalui elemen teknologi. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, selesai pendefinisian konseptual usul pada hari ini. Pendirian kami pada hari ini cukup mudah. Telah saya katakan kami menyokong 100% usul pada hari ini atas rasional, atas kesedaran kami pihak kerajaan bahawa usul pada hari ini mampu menyuntik elemen terkini pembelajaran murid yang bertepatan dengan kehendak murid pada masa ini melalui media sosial. Seterusnya Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menyatakan peranan kami di pihak kerajaan selaku Perdana Menteri. Saya akan membawa satu hujah perdana di bawah kata kunci perluasan ilmu. Maka bangkit pula Menteri yang kedua akan membawa satu hujah yang berbunyi bertepatan dengan kehendak murid generasi Z dan Alpha pada masa kini. Dan seterusnya bangkit Menteri ketiga sudah pasti akan membidas hujah pincang perwakilan pembangkang, dan seterusnya yang keempat akan menjawab soalan spontan dan menjalankan sesi penggulungan.
Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan hujah perdana pihak kerajaan pada hari ini di bawah kata kunci perluasan ilmu. Tuan Yang di-Pertua, melalui media sosial, maklumat-maklumat pembelajaran dapat disalurkan secara terus kepada murid. Sebagai contoh, maklumat yang disampaikan oleh guru, maka wujud elemen pendigitalan iaitu segala maklumat yang disalurkan sudah semestinya tidak akan hilang dan akan kekal berada di media sosial dan boleh diulang tonton berulang kali oleh murid-murid kita. Selain itu, Tuan di-Pertua, contoh lain saya bawakan bagaimana kita pada hari ini dengan lambakan jutaan e-book yang boleh diakses oleh murid-murid kita. Bahkan bukan sahaja e-book yang boleh diperoleh dari negara kita, malah akses ini boleh diakses e-book dari negara-negara luar yang mana ini akan membantu murid-murid kita untuk lebih mudah mengakses maklumat yang berkesan. Tuan di-Pertua, tidak lagi murid-murid kita perlu berkunjung ke perpustakaan bagaimana yang kita lihat kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya membaca buku secara fizikal. Mungkin buku itu akan hilang ataupun buku itu akan hilang apabila berlakunya bencana dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan sekiranya saya tunjukkan lagi kepada sidang dewan bagaimana apabila contoh sesuatu konten itu dibuat naik di salah satu media sosial, apabila meningkatnya jumlah tontonan, maka itu menunjukkan video atau kandungan pembelajaran itu diterima oleh murid-murid kita. Maka apabila jumlah tontonan meningkat, maka secara tidak langsung video itu kita katakan telah diterima, dan inilah yang kami katakan sebagai penyalur maklumat yang berkesan, Tuan Yang di-Pertua. Jadi kami dari kerajaan, sekali lagi saya tegaskan bahawa usul kita pada hari ini media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan harus diterima Dewan tanpa sebarang pindaan. Sekian, mohon terus mencadang. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Muhammad Rizwan bin Abdul Majid untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Hadirin yang saya muliakan, demi memastikan kualiti pendidikan tidak dipandang sebelah mata, maka kami tampil membangkang usul perdebatan pada hari ini yang telah dikemukakan oleh seorang Perdana Menteri, yakni media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan. Tuan Yang di-Pertua, membuka portfolio sebagai Ketua Pembangkang pada hari ini, mohon izin untuk terus semak semula konseptual yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri. Pada hari ini kami tidak mempunyai masalah tentang frasa media sosial apabila beliau katakan alat penghubung pada hari ini dalam talian mudah disertai dan mudah mencipta. Beliau sebutkan TikTok dan sebagainya. Namun pada hari ini kita perlu sedar, dalam keadaan media sosial ini mudah dicipta, media sosial ini juga mudah dimanipulasi. Tuan Yang di-Pertua, itu yang pertama. Kedua, apabila mereka katakan pada hari ini keadaan penyalur maklumat berkesan itu hanya melihat kepada pantasnya maklumat disampaikan, cepatnya maklumat disampaikan dan efektif itu mereka ukur apabila murid sekadar membaca input. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini benar, kita tidak nafikan media sosial ada keupayaan itu. Tetapi menurut teori komunikasi Profesor Wilbur Schramm, penyaluran maklumat yang berkesan adalah apabila maklumat ini bukan sekadar di atas lapisan mereka, sekadar diterima dan difahami oleh kumpulan sasaran, tetapi wujudnya tindakan susulan kepada maklumat-maklumat yang disampaikan ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, barulah kita boleh katakan penyaluran maklumat itu berkesan. Ketiga, apabila pada hari ini mereka menyatakan pendidikan itu melihat kepada SKPMG semata-mata, keadaan standard 4 itu apabila menyentuh pasal PDPC, Tuan Yang di-Pertua Dewan, mereka tidak pernah menunjukkan peranan media sosial ini apabila guru bertindak sebagai perancang, apabila guru bertindak sebagai pendorong, apabila guru bertindak sebagai pentaksir, Tuan Yang di-Pertua. Tidak pernah dinyatakan oleh mereka, Tuan Yang di-Pertua. Duduk dulu Yang Berhormat, saya baru sahaja bermula. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini kita tidak boleh menskopkan usul pada hari ini. Keadaan pendidikan ini terlalu luas untuk kita bincangkan. Kenapa mereka tidak ingin menyebutkan pasal dasar-dasar pendidikan? Bagaimana media sosial ini menyalurkan maklumat tentang dasar pendidikan? Tuan Yang di-Pertua Dewan,
Seterusnya Tuan Yang Dipertua, pada hari ini mereka katakan ruang lingkup pendidikan pada hari ini hanya sekadar menyuntik elemen-elemen terkini keperluan murid. Sedangkan pada hari ini kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana kekangan-kekangan yang wujud dalam media sosial itu sendiri akan menggagalkan kita menyuntik elemen terkini dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Maka Tuan Yang Dipertua Dewan, untuk bertembung kes dengan pihak kerajaan pada hari ini, kami akan tunjukkan kepada anda wujudnya kekangan-kekangan dalam media sosial itu untuk menyalurkan maklumat yang berkesan yang kata mereka untuk PDPC, kami akan tambah, akan tunjukkan bagaimana itu akan menggagalkan kita menyalurkan maklumat tentang dasar-dasar pendidikan juga Tuan Yang Dipertua Dewan. Seterusnya, bergerak kepada bidasan hujah pertama di meja kerajaan. Hari ini mereka kata wujudnya peluasan ilmu. Namun dalam keadaan konteks peluasan mereka pada hari ini tidak pernah pun menyatakan percambahan itu berlaku bagaimana. Sekadar mengupload ataupun memuat naik kandungan-kandungan dalam media sosial, terus mereka katakan peluasan ilmu Tuan Yang Dipertua. Itu yang pertama. Kedua, bidasan saya apabila mereka mengatakan pasal maklumat pembelajaran dapat disalurkan terus, apakah jaminan yang berhormat pada hari ini Tuan Yang Dipertua, apakah jaminan mereka terhadap kualiti maklumat yang disalurkan ini? Adakah sekadar kita kongsikan sahaja daripada slide share, terus mereka katakan ini sebagai peluasan ilmu? Tidak begitu Tuan Yang Dipertua. Ketiga, apakah jaminan terhadap akses pelajar? Kalau pada hari ini kita nyatakan saya sudah muat naik kandungan dalam media sosial, selesai tugas saya, maka apakah jaminan mereka pelajar akan terus mengakses dan juga menimba ilmu dan juga meluaskan ilmu melalui itu Tuan Yang Dipertua? Tidak pernah dinyatakan oleh mereka. Lalu mereka kata tidak perlu berkunjung ke perpustakaan. Maka saya kira pada hari ini perpustakaan perlu dirobohkan sahajalah Tuan Yang Dipertua, kalau benar media sosial mereka katakan sebagai penyalur maklumat, sedangkan kandungan-kandungan dalam media sosial itu mudah dimanipulasi Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua Dewan, selesai bidasan terhadap kerajaan pada hari ini, premis bangkangan kami di meja pembangkang, kami katakan media sosial bukan penyalur maklumat berkesan pendidikan melihat kepada rasional. Kekangan-kekangan media sosial ini sebagai penyalur maklumat yang berkesan ini Tuan Yang Dipertua, iaitu pertama, mudah dimanipulasi. Kedua, mekanisme kawalan yang lemah. Maka ibarat peribahasa berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek, kami di pihak pembangkang hadir dengan strategi penghucahan. Saya akan berbicara soal media sosial mudah dimanipulasi, maklumat berkesan pendidikan tidak terrealisasi. Kedua, akan bercakap tentang mekanisme kawalan lemah, maklumat berkesan pendidikan punah. Yang ketiga, akan bangkit menjernihkan kekeliruan yang disebabkan oleh kerajaan. Yang keempat, akan menggulung perdebatan. Sebelum kepada hujah, dipersilakan. Teruskan penyalin yang berhormat. Terus kepada hujah pertama pembangkang pada hari ini, kami tampil mengatakan media sosial mudah dimanipulasi, maklumat berkesan pendidikan tidak terrealisasi. Tuan Yang Dipertua, apakah media sosial pada hari ini? Media sosial seperti TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya yang digunakan untuk berhubung. Itu kita faham. Fungsi media sosial, fungsinya pada hari ini kita untuk berhubung, berkenal-kenalan dengan rakan-rakan Tuan Yang Dipertua. Namun dalam proses berkenal-kenalan ini, adakah tapisan ataupun adakah keadaan manipulasi itu dapat ditapis? Tidak, Tuan Yang Dipertua. Bagaimanakah keadaan mengapa mudah dimanipulasinya media sosial pada hari ini? Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital yang disokong oleh kajian Dwi Aini Bestari, mengatakan bahawa pada hari ini media sosial, fitur media sosial ini tidak mempunyai security yang efisien dan efektif Tuan Yang Dipertua. Apabila pada hari ini jika kita menggunakan media sosial, saya sebagai penggerak pendidikan nak mengajar murid-murid, hari ini saya siarkan tentang pengajaran saya dan akan dikongsikan oleh penonton, kemudian akan ditangkap layar Tuan Yang Dipertua Dewan. Keadaan ini sebenarnya tidak menunjukkan kepada kita wujudnya security yang lengkap, wujudnya security yang memastikan maklumat yang kita letakkan di dalam media sosial itu benar-benar berkualiti dan benar-benar sampai kepada sasaran kita Tuan Yang Dipertua. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan wujudnya ruang dan peluang dalam media sosial itu sendiri yang membolehkan pengguna-pengguna memanipulasi data dan juga memanipulasi fakta
Tuan Yang di-Pertua Dewan. Buktinya Tuan Yang di-Pertua, menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada hari ini, media sosial pada hari ini bersifat terbuka, terlalu longgar dan tidak ada security yang efektif menyebabkan 500,000 ciapan ataupun tweet berbaur perkauman tersebar pada hari ini. 1.9 juta siaran berbaur kata-kata kesat Tuan Yang di-Pertua tersebar dalam media sosial. Kalau beginilah keadaan media sosial pada hari ini, bagaimana dapat menyalurkan maklumat pendidikan? Tuan Yang di-Pertua, hari ini saya berikan contoh kepada anda tentang isu pengiktirafan UEC. Menteri Pendidikan dengan niat yang baik menyalurkan maklumat. Pada saat ini Kementerian Pendidikan belum ada perancangan mengiktiraf UEC. Pos ini Tuan Yang di-Pertua ditangkap layar, kemudian disalahertikan dan dimanipulasikan oleh segelintir pihak sehingga maklumat sebenar ini tidak dapat dicapai Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bukankah ini akan merencatkan standard yang seperti yang disebutkan oleh mereka? Tulisan Jawi pada hari ini, kita ingin warisan kebangsaan Tuan Yang di-Pertua, tetapi digunakan oleh pelbagai pihak mengapi-apikan isu ini sehingga tidak dapat diterima Tuan Yang di-Pertua. Lantas bagaimana guru bahasa Melayu nak mengajar tulisan Jawi pada hari ini? Menjawab terus kepada elemen terkini, kata mereka dalam PDPC. Rangkuman kes pada hari ini telah berjaya saya tunjukkan kepada anda. Wujudnya kekangan media sosial pada hari ini mudah dimanipulasi dan wujudnya mekanisme kawalan yang lemah sehingga tidak mampu pun menjadi penyalur maklumat yang berkesan dan menjawab, kata mereka, menyuntik elemen keterkinian dalam pendidikan murid. Saya mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput Menteri Kedua Yang Berhormat Dr. Saharah binti Abdullah untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan pihak kerajaan, rakan-rakan di meja pembangkang, seterusnya ahli-ahli yang berhormat, sidang parlimen sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua di sini. Usul pada hari ini, media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan. Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini, saya menyokong usul yang digagaskan ini atas rasional seperti Menteri saya telah terangkan sebentar tadi, iaitu menyuntik elemen terkini pembelajaran murid yang bertepatan dengan kehendak murid masa kini melalui elemen teknologi. Tuan Yang di-Pertua, saya tegakkan kembali pendefinisian perwakilan kerajaan, iaitu media sosial ialah alat penghubung yang digunakan secara bertalian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan sendiri, dan penyalur maklumat berkesan sebagai medium penyampaian perkongsian yang lebih pantas, cepat dan efektif. Mohon cakna pihak pembangkang, ya, pada hari ini kami telah rangkumkan pendidikan kepada standard 4 SKPMG, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Janganlah menyimpangkan usul kita pada hari ini ke arah yang lain. Selesai tegakkan definisi kami. Tuan Yang di-Pertua, bangun Ketua Pembangkang sebentar tadi berbicara berkaitan mudah dimanipulasi. Kami bidas, kami pertikaikan. Bagaimana kandungan seorang guru boleh dimanipulasi apabila guru itu sendiri akan sedar akan apa yang dimuat naikkan olehnya, sebab beliau akan detect dengan izin laluan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini benar cikgu itu post kandungan yang mereka inginkan. Tapi dalam media sosial ini tidak ada fitur security yang menghalang daripada pengguna-pengguna tidak bertanggungjawab ini untuk menyalahgunakan maklumat. Saya faham. Tetapi Tuan Yang Berhormat perlulah faham di mana kita ada security di setiap media sosial, iaitu di Facebook ada security dan juga di TikTok, dan kita boleh tahu violation act dengan izin Yang di-Pertua dalam TikTok. Bagaimanakah itu dengan wujudnya semua violation act ini dengan izin boleh dimanipulasi dengan senang? Adakah itu tidak relevan? Ya, Yang Berhormat. Yang Berhormat, sejauh manakah hendak memastikan murid kita mengakses input pendidikan berbanding mengakses input hiburan di dalam media sosial?
itulah rangkuman kami yang berhormat. Kami telah merangkumkan kes kami kepada isu pembelajaran dan kami tidak menyimpang daripada usul kita pada hari ini. Dan kita telah rangkumkan kes kami kepada satu rangkuman. Yang berhormat. Cukup 2 yang berhormat. Saya telah menerima 2 untuk sidang hari ini. Ya, saya telah merangkumkan, pihak kami telah merangkumkan kes kami pada hari ini kepada pembelajaran dan kami tidak bercakap ataupun berbidas, bercakap tentang apa-apa pasal usul-usul yang lain. Okey, dengan ini saya juga ingin tanya, bagaimana boleh juga dikatakan tiada security seperti mana yang saya kata sebentar tadi. Semua security wujud di semua platform dengan izin media sosial. Dan semua platform ini mengenal pasti sama ada data itu dimanipulasikan atau tidak. Dan kita juga ada MC jika menghadapi masalah dimanipulasi. Dengan ini, saya rasa kita terpaksalah merangkumkan kita ataupun usul kita pada hari ini dengan input pembelajaran. Dan saya rasa pihak pembangkang sedang melencongkan usul atau rangkuman kes ke arah yang lain. Maka saya pertikaikan hujah pihak pembangkang yang pertama. Tuan Yang di-Pertua menyambung perjuangan pihak kerajaan pada hari ini dengan hujah kedua, iaitu bertepatan dengan kehendak murid generasi Z dan Alpha masa kini. Generasi Z dan Alpha masa kini lebih cenderung dan berminat belajar dengan menggunakan aplikasi digital khususnya media sosial. Ini saya menjawab soalan yang berhormat tadi, iaitu bagaimana mereka belajar, bagaimana kita memastikan dengan jumlah tontonan yang di-Pertua, dengan jumlah tontonan, dengan mesej-mesej ataupun maklumat-maklumat ataupun soalan-soalan di TikTok, kita boleh mengenal pasti. Saya telah menerima 2 yang berhormat. Generasi Z juga seperti mana ia seiring dengan definisi pihak kerajaan, iaitu media sosial adalah satu medium penyampaian perkongsian yang sangat cepat dan efektif. Mengapakah ia efektif? Saya ingin buktikannya dengan ia efektif kerana media sosial mempunyai elemen warna, bunyi dan sangat menarik. Lebih-lebih lagi, tempoh siaran di media sosial seperti TikTok hanya 3 minit dan pelajar boleh menghadam sesuatu kandungan pelajaran dalam tempoh yang sangat singkat itu. Saya sendiri telah memuatkan naik TikTok untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris, di mana TikTok saya pernah menjadi viral dan pelajar menunjukkan minat terhadap konsep pembelajaran dalam TikTok saya. Ini adalah satu bukti yang sangat kukuh untuk menyatakan bagaimana ia bertepatan dengan generasi Alpha dan Z masa kini. Saya ingin tunjukkan bukti lagi bagaimana media sosial bertepatan dengan kehendak masa kini. Mengikut data Astro Awani, Jun 16, 2021, baru-baru lagi, iaitu dalam tempoh lockdown dengan izin. 72.5% generasi Z lebih suka interaksi di media sosial. Mengikut pensyarakanan di Kolej Universiti Antarabangsa Inti dari Dr. Revati, responden dalam kajian beliau memang memilih ataupun untuk berinteraksi dengan menggunakan YouTube, belajar dengan menggunakan YouTube, Instagram dan Facebook. Ini adalah kerana mereka lebih suka kaedah komunikasi yang lebih tidak formal dan ia mengikut jiwa mereka, di mana dia bertepatan dengan generasi pada zaman sekarang. Ia juga adalah kerana Gen Z ni lebih suka akses ke telefon pintar. Mereka suka menggunakan telefon pintar dan media sosial sejak mereka muda lagi. Adakah itu salah satu aspek yang penting di mana media sosial digunakan untuk tujuan pembelajaran? Tadi yang berhormat tanya tentang elemen-elemen dalam SKPMG kedua. Saya nak terangkan dalam SKPMG 2 untuk pembelajaran dan pemudahcaraan untuk
induksi, set induksi. Seorang guru boleh menggunakan video dari TikTok ataupun YouTube sebagai set induksi. Itu adalah salah satu contoh yang paling baik bagaimanakah media sosial boleh digunakan mengikut ketepatan generasi Z dan generasi Alpha. Itu sahaja untuk hari ini dan saya telah buktikan dengan banyak sangat bukti. Dan dengan ini, Tuan Yang di-Pertua, saya yakin dan percaya dengan hujah-hujah yang diutarakan, usul pada hari ini wajar diterima atas rasional yang telah diutarakan sebentar tadi. Mohon usul diterima. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan. Kini Dewan persilakan pembangkang kedua Yang Berhormat Chong Soon Seng untuk menyampaikan hujah-hujah. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, Kabinet Pembangkang, Sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini berbunyi media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan. Usul yang cukup baik, cukup cantik untuk kita bahaskan pada hari ini. Bertindak selaku Menteri Kedua di meja selaku pembangkang kedua di meja pembangkang, saya masih lagi berdiri teguh di belakang ketua pembangkang kami membangkang usul pada hari ini atas rasional kekangan-kekangan media sosial sebagai penyalur maklumat yang berkesan, dan saya tegaskan kembali premis kami media sosial bukan penyalur maklumat berkesan pendidikan. Tuan Yang di-Pertua, hari ini saya akan menjalankan dua gerak kerja yang utama. Pertama, membidas terlebih dahulu kepincangan yang ditimbulkan oleh pihak pembangkang, pihak kerajaan, seterusnya mengangkat kes kami dan memberikan penghujahan kedua di meja perwakilan pembangkang. Saya mulakan dengan gerak kerja yang pertama, iaitu pembidasan. Hari ini pihak kerajaan menjanjikan untuk menunjukkan rasional kesedaran menyuntik elemen terkini pada murid yang bertepatan dengan kehendak murid pada masa kini. Namun dalam penghujahan pada hari ini, mereka sekadar melambakkan apakah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh pendidik dalam menggunakan media sosial ini untuk menyampaikan maklumat terus kepada kesan terus kepada kesan yang mana mereka katakan murid sebenarnya telah mendapat input, Tuan Yang di-Pertua, dan itulah ukuran berkesan pada hari ini. Tidak boleh begitu, Tuan Yang di-Pertua. Untuk menjadi kerajaan yang baik, mereka sepatutnya menceritakan proses bagaimanakah melalui media sosial ini sebenarnya apabila diakses oleh murid mencapai input itu dan apakah kesannya. Kerana untuk mengukur keberkesanan, kita tidak boleh menilai hanya dengan mengakses, itulah keberkesanan, Tuan Yang di-Pertua. Itu yang pertama. Dan yang kedua hari ini, dalam penghujahan oleh Menteri yang kedua sebentar tadi, iaitu bertepatan dengan kehendak murid, beliau telah menyampaikan fakta kes berkaitan dengan penggunaan TikTok. Tuan Yang di-Pertua, tahniah anda mendapat anugerah, tetapi pada masa yang sama, persoalan yang sama, sejauh manakah pihak kerajaan hari ini dapat membuktikan hanya dengan mengakses TikTok beliau itu menunjukkan keberkesanan media sosial? Tidak dapat diceritakan dengan baik oleh pihak kerajaan pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Maka hari ini pihak kerajaan sebenarnya tampil dengan lemah berbanding pembangkang. Silakan. Yang mana satu? Yang berhormat pertikaikan berkenaan dengan frasa berkesan. Berkesan ini bila mana kami katakan berlakunya peningkatan murid yang membaca dan mengakses input melalui media sosial cepat dan berkesan. Maka ini yang kami katakan dalam Dewan pada hari ini. Yang berhormat, macam mana hari ini pihak kerajaan mengukur berlaku peningkatan murid yang membaca ini, Tuan Yang di-Pertua? Setakat kita memuat naik sesuatu konten ataupun kandungan dalam media sosial, tidak menjamin pun murid akan baca. Dan kalau berlaku pengulangan bacaan, banyak yang menonton pun belum tentu murid berbeza yang membaca, Tuan Yang di-Pertua. Boleh jadi murid yang sama membaca berulang kali. Sebentar, saya akan masuk kepada penghujahan sebentar lagi, saya akan beri kemudian. Baik, seterusnya saya beralih kepada hujah pertama sebentar tadi berkaitan dengan perluasan ilmu yang disampaikan oleh Perdana Menteri, yang mana sama juga sebenarnya konsep bangkangan ini apabila beliau mengatakan sekadar memuat naik belum lagi sebenarnya pun membuktikan keberkesanan ataupun efektiviti
dari segi penyampaian ilmu ini Tuan Yang Dipertua menunjukkan sebenarnya hujah pihak kerajaan rapuh pada hari ini. Saya berbalik kepada kami di meja perwakilan pembangkang dengan penyampaian hujah kedua di bawah kata kunci mekanisme kawalan lemah maklumat berkesan pendidikan punah. Saya akan ceritakan bagaimana sebenarnya media sosial ini mempunyai mekanisme kawalan yang lemah sehingga menyebabkan ianya bermasalah untuk mengawal dua perkara, dari segi kandungan media sosial dan juga dari segi pengguna media sosial itu sendiri Tuan Yang Dipertua, hingga menjadi punca kenapa ia menjadi masalah berlarutan dalam pendidikan dan membuktikan ia bukanlah penyalur pendidikan yang berkesan Tuan Yang Dipertua. Saya izinkan sekali lagi. Tidak ada, teruskan dengan saya teruskan. Bagaimana Yang Berhormat boleh beritahu yang dia tidak berkesan kerana daripada mesej daripada mereka sendiri, komen mereka sendiri, kita boleh tahu ia adalah berkesan dan pelajar itu adalah pelajar saya Terima sendiri kasih ramainya. Yang Berhormat. Saya akan tunjukkan keadaan tidak berkesan dalam penghujahan saya yang mana saya akan buktikan terdapat masalah dari segi mengawal media sosial ini Tuan Yang Dipertua hingga menyebabkan ia bukanlah penyalur maklumat pendidikan yang berkesan. Menurut Dr. Azrul Hazri Jantan daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia, sebenarnya media sosial ini menyebabkan pengguna mempunyai akses yang tidak dapat dikawal oleh media sosial itu sendiri. Kalau ada pun kawalan adalah kawalan dari segi security selepas sesebuah maklumat itu dimuat naik, yang mana jika ada aduan barulah tindakan dilakukan. Itu bukannya mekanisme kawalan yang baik. Kerana apa? Maklumat yang salah telah pun disebarkan Tuan Yang Dipertua, dan dalam penerangan beliau, kesan ini akan membawa kepada media sosial ini menjadi medium yang salah dalam menyampaikan maklumat. Saya akan menunjukkan beberapa fakta kes yang mana media sosial ini digunakan untuk tujuan yang salah dalam aspek pendidikan sehingga menyebabkan ianya tidak dapat dikawal pun sebenarnya, sehingga akhirnya membuktikan penghujahan kami di meja perwakilan pembangkang. Fakta kes yang pertama, bagaimana seorang pempengaruh sosial telah menggunakan media sosial untuk tujuan yang salah apabila menggunakan pengaruh mereka yang ada ini untuk menaikkan rating tontonan video semata-mata. Saya menggunakan contoh kes TikTok apabila seorang bernama TikTok di bawah akaun Aslinah telah menayangkan video berkaitan SPM yang gagal pun boleh berjaya Tuan Yang Dipertua. Ini saya tunjukkan bagaimana pempengaruh sosial ini menggunakan media sosial untuk memanipulasi masyarakat Tuan Yang Dipertua. Adakah perkara ini dapat dikawal oleh media sosial? Tidak. Itu yang kami maksudkan. Tidak ada mekanisme kawalan yang berkesan untuk menangani permasalahan ini. Apa kesannya apabila pengaruh ini menjadi tren kepada anak-anak muda? Kerana menurut Mark Granovetter dalam teori weak tie theory, sebenarnya media sosial inilah yang dapat mempengaruhi penonton-penontonnya secara langsung. Dan apakah kesannya secara tidak langsung untuk pengetahuan bersama lulusan SPM yang tidak mahu menyambung pelajaran pada tahun 2021 adalah sebanyak 72.1% Tuan Yang Dipertua. Dan perkara ini sebenarnya tidak dapat pun menjamin PDPs yang berkualiti. Kerana apa? Berlaku permasalahan media sosial ini, dan kalau perkara ini pun dia tidak dapat kawal Tuan Yang Dipertua, bagaimana kita katakan media sosial ini penyalur maklumat yang berkesan? Fakta kes yang kedua saya bawakan pada ini, apabila media sosial digunakan untuk tujuan yang salah dalam pendidikan, sekali lagi sepertinya penyebaran soalan-soalan bocor Tuan Yang Dipertua, kita tidak tahu kesahihannya, tapi saban tahun berlaku penyebaran soalan bocor dalam media sosial, seperti baru-baru ini soalan sejarah SPM 2022 yang bocor sehari sebelum peperiksaan. Kita tidak tahu kesahihannya, tapi apabila perkara ini berlaku, sayang 1000 kali sayang. Siapa yang akan mendapat tempiasnya? Tidak lain tidak bukan Kementerian Pendidikan, tidak lain tidak bukan lembaga peperiksaan. Sedangkan itu bukanlah berpunca daripada mereka Tuan Yang Dipertua, menunjukkan betapa media sosial ini membawa pelbagai masalah hingga gagal menjadi penyalur maklumat pendidikan yang berkesan. Rangkuman kes pada hari ini telah saya bawakan kepada anda bagaimana mekanisme kawalan yang lemah dalam media sosial ini sebenarnya tidak mampu untuk mengawal kandungan dan penggunanya sendiri, sekaligus tidak dapat menjamin PDPC yang berkesan dan membuktikan media sosial bukan penyalur maklumat yang berkesan. Mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan,
Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Hayati binti Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Dipertua, rakan-rakan di pihak kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya sidang Dewan yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Dipertua, seawal perbahasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini telah menggagaskan satu usul, iaitu media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan. Tuan Dipertua, secara sedar ataupun tidak, bangunnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini sebenarnya telah memperjelaskan kepada kita secara jelas apa sebenarnya skop perbahasan yang ingin kita bincangkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Justru Tuan Dipertua selaku yang ketiga dan selaku kerajaan yang baik pada hari ini, suka untuk saya jelaskan sekali lagi apakah rasional pihak kerajaan pada hari ini. Tuan Dipertua, di barisan pihak kerajaan kami katakan media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan melihat kepada rasional menyuntik elemen terkini pembelajaran murid yang bertepatan dengan kehendak murid masa kini melalui elemen teknologi. Tuan Dipertua, soal perbahasan Yang Amat Berhormat telah tegaskan apa sebenarnya elemen teknologi yang diguna pakai dalam sidang Dewan Yang Mulia ini. Tuan Dipertua, kami katakan elemen teknologi seperti yang dinyatakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dengan memberikan contoh seperti TikTok dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kami melihat elemen TikTok, aplikasi TikTok, YouTube dan sebagainya ini sebagai satu medium yang mempercepat proses pendidikan itu diterima dan diguna pakai. Tuan Dipertua, pada hari ini selaku yang ketiga, saya akan melaksanakan dua gerak kerja utama. Tuan Dipertua, pertamanya saya akan bongkarkan kelompangan konsep di meja perwakilan pembangkang, lantas menjadikan pembawaan mereka cukup lemah untuk diterima seisi Dewan. Tuan Dipertua, yang keduanya, saya akan tonjolkan satu persatu kekhilafan dan kesilapan penghujahan mereka dari yang kedua hinggalah yang pertama. Tuan Dipertua, sebenarnya seawal perbahasan kita lihat bagaimana goyahnya, sabar dulu Yang Berhormat, saya belum memulakan penghujahan. Bagaimana kita melihat Yang Berhormat Ketua Pembangkang itu sangat gerun untuk menerima sebarang izin laluan walaupun telah diasak berkali-kali. Ini telah menunjukkan bahawa betapa goyahnya mereka di perwakilan pihak pembangkang. Tuan Yang Dipertua, kita lihat bagaimana pembawaan mereka di meja pembangkang pada hari ini. Tuan Dipertua, saya mulakan dengan gerak kerja yang pertama yang terulung pada hari ini, iaitu pada hari ini Tuan Dipertua, pihak pembangkang pada hari ini cukup tidak seimbang dalam pembawaan mereka, dalam pembawaan konsep mereka. Tuan Dipertua, seawal perbahasan bangunnya Ketua Pembangkang menerima sebahagian pendefinisian yang telah dinyatakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Namun begitu, Tuan Dipertua, suka untuk saya tegaskan sekali lagi bahawa dalam Dewan Yang Mulia ini, fokus perbahasan kita pada hari ini ialah kita melihat ruang lingkup pendidikan itu sendiri. Ruang lingkup yang bagaimana Yang Dipertua? Kita lihat kaedah pengajaran dan pembelajaran serta pemudah caraan. Kita tidak mahu melihat gosip-gosip liar yang seperti mana yang telah dinyatakan oleh perwakilan pembangkang. Sekiranya mereka ingin bercakap mengenai unsur-unsur luar, maka kita buka Dewan Persidangan yang baru, kita bahas usul yang baru. Ya, yang pertama. Yang Berhormat, segala permasalahan ini masih disebabkan oleh kekangan media sosial yang tidak mampu menjamin pun kualiti PDPC seperti yang anda katakan. Terima kasih Yang Berhormat, saya faham. Yang Berhormat, sebentar tadi bangunnya yang pertama itu telah mempersoalkan kepada kita bahawasanya beliau menuntut jaminan kualiti, beliau menuntut jaminan akses pelajar dan juga tahap keberkesanan media sosial ini dalam menyampaikan maklumat pendidikan. Tuan Dipertua, saya akan tunjukkan kepada seisi Dewan bagaimanakah yang dituntut oleh pihak pembangkang pada hari ini. Mereka menuntut berkenaan dengan penjaminan kualiti. Tuan Dipertua, penjaminan kualiti media sosial ini boleh disahkan dan dikawal selia oleh Malaysian Communication dan Multimedia MCMC dengan izin Tuan Dipertua, dengan memastikan tindakan undang-undang akan dilaksanakan sekiranya ada perkongsian berunsur negatif dilakukan. Bukankah ini penjaminan kualiti yang telah dibawa di meja kerajaan? Mohon cakna dan saya harap mohon
Cak Nad, silakan duduk dahulu yang berhormat. Saya teruskan dengan penjohan saya yang berikutnya. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, kita lihat bagaimanakah mereka mempersoalkan berkenaan dengan jaminan akses pelajar. Kami katakan, Tuan Yang di-Pertua, apa jaminan mereka? Mereka katakan tidak berlaku jaminan keberkesanan itu. Kami katakan berlaku jaminan keberkesanan itu, Tuan Yang di-Pertua. Bila mana kita melihat akses murid pedalaman ini, menurut Bernama 2022, Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC Selangor, Datuk Rizal Abdul Malik menyatakan melalui jendela iaitu Pelan Jalinan Digital Negara, beberapa lokasi struktur menara komunikasi sedia ada dinaik taraf daripada 2G kepada 4G. Inilah jaminan akses pembelajaran yang telah kami nyatakan. Selain itu, Tuan di-Pertua, usaha pemasangan akses jalur lebar tanpa wayar juga telah dilaksanakan. Pelaksanaan jendela ini, Tuan di-Pertua, di Selangor khususnya telah mencapai capaian 100%. Bagaimana dengan luar bandar yang di-Pertua? Kami akan tunjukkan bagaimana perkhidmatan jalur lebar di kawasan pedalaman di Selangor dipertingkatkan dengan tambahan 17 menara baharu, termasuk 7 di perkampungan orang asli, dan liputan dan kelajuan jalur lebar di kampung orang asli Sungai Julah, Pulau Tengah yang di-Pertua. Ya, silakan yang paling kacak. Yang berhormat, jika benar ia berjaya, mengapa menunjukkan 72.1% pelajar SPM tidak sambung belajar tahun 2021? Yang berhormat, itu isu lain. Yang berhormat, tidak ada kaitan dengan media sosial. Yang berhormat, jika kita ingin melihat kekangan-kekangan media sosial ini, tidak perlu kita membincangkan mengenai isu keciciran, ponteng dan sebagainya. Mereka telah berada di luar kotak perbincangan, skop perbahasan kita pada hari ini. Nampaknya mungkin tidak cukup rehat terbang daripada Sabah pada hari ini, Tuan di-Pertua. Tuan di-Pertua, saya teruskan. Seterusnya, Tuan di-Pertua, bangunnya Ketua Pembangkang menyalahkan guru dengan menyatakan bahawa terdapatnya kekangan-kekangan media sosial ini dalam rasional mereka. Tuan di-Pertua, kita lihat bagaimana mereka tidak langsung pun menyatakan peranan media sosial ini sehingga mengekang peranan ini daripada berfungsi sebagai penyalur maklumat yang berkesan. Tuan di-Pertua, kami katakan bila mana berlakunya peningkatan murid yang membaca dan mengakses input melalui media sosial, maka ini kami katakan berlaku peningkatan, input difahami, input diterima, maka berkesan. Selesai. Cukup mudah untuk diterima oleh seisi Dewan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, kita lihat bagaimana yang keduanya itu bangun mempersoalkan perkara major. Kononnya pada hari ini kami langsung tidak menunjukkan indikator berkesan. Tuan Yang di-Pertua, saya rasa pada hari ini pihak pembangkang mungkin sudah terlupa ataupun tidak mendengar apa yang dinyatakan oleh perwakilan kerajaan pada hari ini. Mereka persoalkan sekadar memuat naik, kami katakan berkesan. Kami tunjukkan bagaimana yang kami katakan berkesan. Kami katakan seawal hujah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menunjukkan bila mana berlakunya peningkatan, pertambahan bilangan tontonan, maka ia dianggap diterima, ia dianggap sudah difahami. Dengan itu impak pembelajaran diketahui. Bila mana kesemua ini berlaku, inilah yang kami katakan berkesan. Sesungguhnya media sosial penyalur maklumat berkesan melihat kepada rasional kami, iaitu menyuntik elemen terkini pembelajaran murid yang bertepatan dengan kehendak murid masa kini melalui elemen teknologi. Tuan Yang di-Pertua, dengan itu saya mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan Pembangkang Ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Kamarudin bin Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua yang berdedikasi, perwakilan pembangkang yang kerajaan yang disanjungi, pembangkang yang dikasihi, hadirin hadirat yang dicintai. Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam Dewan yang mulia ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menggagaskan usul yang beliau bawakan dalam Dewan Perdebatan ialah media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan. Kami di perwakilan pembangkang tampil dengan premis bangkangan media sosial bukan penyalur maklumat berkesan
pendidikan. Dua amanah penting akan saya utarakan bagi melunaskan portfolio di perwakilan pembangkang. Pertama, saya akan melakukan bidasan konsep dan hujah di perwakilan kerajaan, dan yang kedua saya akan menegakkan semula kes di perwakilan pembangkang. Tuan Yang di-Pertua Dewan terus kepada pertikaian konsep yang paling major di perwakilan kerajaan. Hari ini perkara asas dalam Dewan Perdebatan ialah panel kerajaan gagal untuk membezakan apakah kriteria maklumat dan bagaimanakah kita boleh klasifikasikan maklumat itu sebagai maklumat yang berkesan. Saya bawakan anda semua kepada satu analogi untuk kefahaman kita bersama. Jika hari ini saya post dalam satu laman media sosial yakni Facebook, yakni yang pertama itu telah melakukan penipuan dan juga melakukan kecurian. Maksudnya beliau adalah pencuri. Maklumat itu dilihat, ditonton dan diakses oleh banyak manusia, oleh seluruh masyarakat dan sebagainya. Berlaku peningkatan dan sebagainya. Adakah maklumat ini adalah maklumat yang berkesan? Sepatutnya panel kerajaan hadir dalam Dewan Perdebatan hari ini perlu tunjukkan bagaimana maklumat yang berkesan ini ialah maklumat yang ada bukti, maklumat yang ditapis dan juga autoriti. Beliau tampil hanya sekadar boleh diakses dan berlaku peningkatan sudah menghukum maklumat ini berkesan. Saya kira tidak adil di dalam Dewan Perdebatan hari ini untuk kita mengukur keadaan peningkatan dan juga kita mengukur keadaan yakni berlakunya masyarakat atau murid yang membaca, itulah maklumat yang berkesan. Sedangkan mereka lupa bagaimana dengan maklumat yang adanya manipulasi, maklumat-maklumat yang tidak benar dan sebagainya yang juga diakses oleh murid dan sebagainya. Yang kedua, dalam pertikaian asas konsep di perwakilan kerajaan, mereka gagal untuk buktikan dalam Dewan Perdebatan hari ini bagaimana sebenarnya kejayaan mekanisme ini akhirnya berjaya untuk mengangkat rasional, iaitu menyuntik teknologi dalam Dewan Perdebatan. Silakan izin laluan. Yang berhormat, telah kami katakan bahawa gosip-gosip liar ataupun info-info yang dimanipulasi tidak termasuk dalam skop lingkungan perbahasan pada hari ini. Harus cakna yang berhormat. Inilah masalah perwakilan kerajaan. Mereka ingin makan besar dalam Dewan Perdebatan. Maksudnya, apakah tuntutan mereka? Mereka mahu kami menafikan berlaku peningkatan dalam pengaksesan teknologi dan sebagainya, berlakunya pengurangan untuk kita membaca dan juga mengambil maklumat dari media sosial. Kami tidak menafikan akan perkara tersebut. Namun kita perlu sedar, kita berpijak di bumi yang nyata. Bagaimana dengan maklumat-maklumat yang suka untuk dimanipulasi dan juga maklumat yang sedemikian, adakah maklumat ini berkesan? Itu persoalan asas yang gagal untuk dijawab oleh perwakilan kerajaan. Silakan. Tidak menafikan ini bermakna yang berhormat setuju dengan kesemua penghujahan dalam pihak dalam Dewan Yang Mulia ini. Jelaskan. Bukan begitu yang berhormat, anda silap. Saya bukan bersetuju. Namun kita melihat keadaan dan pembawaan kes di perwakilan kerajaan hari ini, mereka sekadar ingin makan besar dalam Dewan Perdebatan. Sekadar ada peningkatan jumlah membaca maklumat yang dipost atau di-share dengan izin yang di-Pertua dalam media sosial. Perkara itu membuktikan kepada kita semua lebih efektif, berkesan dan sebagainya. Sedangkan mereka gagal membezakan apakah maklumat dan apakah itu maklumat yang berkesan dan apa kesan kepada pendidikan. Gagal untuk mereka cakna dalam Dewan Perdebatan. Silakan duduk. Seterusnya, bidasan konsep di perwakilan kerajaan. Hari ini beliau menyatakan tentang penyalur maklumat ini pantas, efektif dan berkesan melihat kepada peningkatan murid. Mereka gagal untuk tunjukkan kepada kita semua bagaimanakah dan berapakah jumlah peratusan peningkatan yang dilaksanakan melalui media sosial ini. Dan paling pelik dalam Dewan Perdebatan apabila yang ketiga itu membunuh kes di perwakilan kerajaan. Hadir dengan tindakan daripada MC dengan kononnya berlakunya penambahbaikan dan penaiktarafan 2G kepada 4G dan sebagainya. Perkara ini bukan semata-mata untuk media sosial, namun pendidikan yang luas kepada pelajar kita agar mereka boleh mendapatkan maklumat-maklumat bukan berasaskan kepada media sosial semata-mata. Hari ini beliau tampil dalam Dewan Perdebatan membuktikan kepada kita semua apa?
beliau mahukan semua penambahbaikan dan yang dilakukan oleh kementerian semuanya menjurus kepada media sosial semata-mata. Tidak boleh begitu. Beliau gagal untuk mengkaji sebenarnya apakah sebenarnya yang dilakukan oleh MC ini. Seterusnya kata beliau dalam Dewan Perdebatan menyuntik elemen teknologi. Saya tanyakan kepada anda semua, bagaimanakah perkara ini sebenarnya boleh menyuntik elemen teknologi? Beliau katanya ada kesan dan kesan itu beliau huraikan apabila adanya komen daripada pelajar. Perkara ini pun perkara yang terlalu simplistik dalam Dewan Perdebatan. Kerana apa tuan yang di-Pertua Dewan? Sekadar hanya ada komen daripada pelajar sudah membuktikan bahawa ia menyuntik teknologi pendidikan, sedangkan teknologi pendidikan ini luas skopnya. Bukan sekadar komen daripada pelajar anda dan membawa bukti tentang diri sendiri. Kalau begitu, saya juga boleh membawakan bukti kepada anda semua. Bagaimana yang berlaku pada pandemik COVID-19. Ada dua pelajar saya yang bersama-sama dengan saya bagi pembelajaran. Perkara ini tidak asing kepada kita semua. Ada ramai guru yang buat kelas secara online tapi tidak mendapat sambutan. Jika beliau ingin berlawan secara bersemuka, bawakan satu isu atau hujah yang lebih kompleks dan lebih matang dalam Dewan Perdebatan. Seterusnya, bidasan seterusnya berkenaan dengan hujah yang kedua. Ini hujah yang paling kelakar dalam Dewan Perdebatan. Kononnya generasi Alpha dan generasi Z. Bagaimana untuk mengukur keadaan ini? Beliau katakan adanya elemen warna, bunyi, tempo siaran dan minat pelajar. Dalam keadaan ini, saya bidas begini. Bagaimanakah beliau berjaya menunjukkan kepada kita elemen-elemen dalam media sosial ini akhirnya berlaku peningkatan daripada berapa kepada berapa. Sebelum itu berapa dan bila ada elemen ini dalam media sosial, perkara ini meningkat. Dan bukan sekadar itu, peningkatan ini bagaimana akhirnya kesannya kepada pendidikan. Bagaimana akhirnya boleh menyuntik kepada teknologi pendidikan. Gagal untuk ditunjukkan. Dan yang kedua, kononnya Asro Awani, 75.2% media sosial melalui YouTube. Perkara ini kita lihat bagaimana enrollment menurun 1.6 dan masalah kehadiran murid dalam pembelajaran di luar talian menggunakan media sosial yang gagal untuk dicakna oleh perwakilan kerajaan. Seterusnya, hujah yang terakhir peluasan ilmu juga adalah hujah yang perlu untuk kita selidik bersama. Contohnya, jumlah tontonan diterima, jumlahnya. Perkara inilah perkara yang gagal mereka tunjukkan. Berapa jumlah sebenarnya masyarakat yang menggunakan media sosial semata-mata untuk pendidikan? Berapa ramai sebenarnya pelajar yang hanya menjurus kepada media sosial ini mereka hukum sebagai kejayaan dalam pendidikan dan maklumat yang berkesan. Seterusnya saya menegakkan kes di perwakilan kerajaan. Dalam dunia hari ini, kita sering bertanya-tanya berkenaan dengan media sosial. Saya dan anda semua, jauh di sudut hati kita semua, media sosial ini lebih banyak maklumat berkesan atau sekadar maklumat di atas pagar? Dan yang kedua, adakah maklumat pendidikan ataupun maklumat hiburan dalam lambakan media sosial? Itu yang perlu untuk kita ukur dan fikir sebelum kita menjunjung usul perdebatan hari ini. Maka benarlah saya membangkang usul yakni media sosial bukan penyalur maklumat berkesan pendidikan. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Keris azimat penuh sakti dijaga rapi pewaris Sultan. Lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan. Kini, ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, Dewan akan memulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri, iaitu sama ada ketua juri, juri 2, juri 3, juri 4 dan juri 5. Soalan juga akan diulang sebanyak 2 kali sahaja. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hasrat di hati ingin saya mendengar lontaran soalan daripada Tuan Hakim yang kedua. Persilakan Tuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kerana saya insan terpilih untuk memberikan soalan kepada pembahas yang keempat. Baik, dengarkan soalan saya sebaik mungkin dan teliti. Saya akan bacakan sebanyak 2 kali soalan yang berkaitan dengan tajuk perbahasan kita pada pagi ini. Baik, soalan saya berbunyi, mengapakah penyalahgunaan media sosial masih berlaku walaupun pelbagai langkah telah diambil? Saya ulang sekali lagi, mengapakah penyalahgunaan media sosial masih berlaku walaupun pelbagai langkah telah diambil? Silakan. Baiklah, pasukan yang berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini, Dewan mempersilakan Menteri Keempat Yang Berhormat Nur Azian binti Abdullah untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika dahulu, Sokrates pernah berkata, cubalah dahulu, baru cerita. Fahamilah dulu, baru menjawab. Fikirkanlah dulu, baru berkata. Maka pada hari ini, setelah saya fahami dan berfikir sedalam-dalamnya, akan saya jawab soalan yang diberikan oleh Tuan sebaik-baiknya. Soalan mengkehendaki saya untuk mengupas tentang penyalahgunaan media sosial walaupun pelbagai langkah telah diambil. Dalam menjawab soalan ini, saya akan mengemukakan 2 isi utama sidang warga parlimen pada hari ini. Isi pertama iaitu meningkatkan kesedaran pengguna. Saya akan membawa sidang hadirin bagaimana dikatakan penyalahgunaan media sosial yang berlaku dan peningkatan kesedaran pengguna yang sentiasa dikawal selia oleh pihak telekomunikasi dan multimedia MCMC dalam membantu meningkatkan kesedaran pengguna ke penggunaan yang sentiasa positif, iaitu di mana kita menyalurkan maklumat ataupun menggunakan media sosial dalam konteks positif. Sidang hadirin sekalian, melalui peningkatan kesedaran kepenggunaan ini, maka kita dapat melihat bagaimana dan mengapa penyalahgunaan media sosial ini dapat kita sekat ataupun akan berlaku ketirisan maklumat sidang parlimen. Kedua, isi kedua saya adalah apabila berlakunya kawal selia oleh pihak berkuasa. Izin yang berhormat. Silakan yang paling kacak. Yang berhormat, saya paling kacak ya. Bagaimanakah kesedaran ataupun kesedaran dapat dikawal oleh media sosial yang bersifat mudah dimanipulasi? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, apabila adanya akta tata cara penggunaan media sosial yang termaktub oleh Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, maka kita dapat melihat di sini masalah manipulasi oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab ini dapat kita sekat. Undang-undang sentiasa kita ambil segera. Tindakan-tindakan diambil oleh kesemua pemegang taruh dalam menjayakan komunikasi yang berkesan ke arah penyaluran maklumat yang dapat membantu mempercepatkan proses pembangunan, saya rasa, seantero dunia. Mohon cakna Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya sambung hujah saya. Apabila adanya kawal selia yang sentiasa berlaku ini, maka kita dapat melihat bagaimana menjawab persoalan mengapa penyalahgunaan media sosial ini masih berlaku, dan saya katakan pelbagai perkara, pelbagai tindakan kita sentiasa adakan selaku pihak kerajaan yang sentiasa cakna. Sidang hadirin sekalian, kita dapat melihat ini adalah bukan masalah kepada media sosial semata-mata. Ia ada penambahbaikan dalam pelaksanaan penguatkuasaan. Kami selaku kerajaan yang baik pada hari ini telah melaksanakan pelbagai kaedah untuk membendung perkara ini.
bercakap pula tentang jaminan, tentang manipulasi dan tiadanya penyalahgunaan ini. Tiada yang sempurna dalam dunia ini yang berhormat. Tidak langit itu sentiasa cerah yang berhormat. Namun kami di barisan kerajaan sentiasa komited dalam memastikan penyalahgunaan media sosial itu sentiasa kami bendung yang berhormat. Yang berhormat sekalian, maka pada hari ini selaku Menteri keempat, saya sekali lagi dengan jelas membuktikan asas cadangan usul pada hari ini adalah amat baik sekali dan perlu dipertimbangkan oleh warga Dewan yang mulia ini. Kami percaya dan penuh yakin bahawa usul media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan wajar diterima seisi Dewan atas rasional bertepatan dengan kehendak murid-murid generasi kedua, generasi Z dan Alpha masa kini. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri keempat. Kita teruskan lagi sesi bahas terbuka perwakilan pembangkang. Dipersilakan wakil pembangkang untuk memilih dan menerima soalan dari barisan juri kecuali juri kedua yang telah dipilih oleh Menteri keempat sebentar tadi. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Saya memilih Ketua Hakim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi soalan pada kali ini ialah keadilan kepada murid di kawasan pedalaman terhadap pemanfaatan media sosial dalam pendidikan. Bahaskan. Saya ulangi. Keadilan kepada murid di kawasan pedalaman terhadap pemanfaatan media sosial dalam pendidikan. Baiklah, pasukan yang berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang berhormat, masa 1 minit yang telah diberikan sudah pun tamat. Dengan ini, Dewan persilakan pembangkang keempat Yang Berhormat Burhanuddin bin Sirajuddin untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan panel hakim sebentar tadi. Ibarat hempedu lekat di hati, laksana tanduk bersedih gading. Itulah tamsilan ibarat apabila kita membicarakan tentang media sosial dengan tahap pendidikan negara kita pada hari ini. Apabila panel hakim ingin mengutarakan tentang keadilan kepada murid sekolah pedalaman, saya berikan 2 jujur idea. Pertama, kekangan-kekangan kepada murid pedalaman, yakni yang pertama, kekangan capaian internet. Kita tahu bagaimana murid pedalaman, hatta saya sendiri merupakan mengajar di sekolah pedalaman, bagaimana capaian internet tidak dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak didik kita. Yang kedua tentang capaian peranti mereka. Mereka kekurangan sumber peranti. Malah untuk datang ke sekolah pun mereka payah untuk mengisi perut mereka. Ini kan pula untuk membeli peranti, untuk memastikan mereka terus dalam arus perdana. Namun perkara ini kita tidak biarkan. Maka jujuk kedua saya tampilkan kepada sidang hadirin sekalian, bagaimanakah pelbagai inisiatif-inisiatif yang telah digerakkan bukan sahaja oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, namun inisiatif yang digerakkan oleh guru dan PIBKS bagi mengatasi masalah ini, bagi memastikan anak-anak di pedalaman tidak tertinggal seperti sekolah bandar. Umpama mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kepada anak-anak di luar sana. Sidang hadirin sekalian. Silakan Yang Berhormat. Ya, silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat bercakap berkenaan dengan keadilan. Sila nafikan berkenaan dengan peminjaman sewaan peranti, kemudahan peminjaman sewaan peranti dan juga kemudahan pusat akses internet. Sila beri penjelasan, adakah ini tidak adil lagi Yang Berhormat? Kemudahan sewaan peranti dan kemudahan pusat akses internet. Yang Hormat, saya tidak pernah katakan tidak adil. Kita membicarakan bagaimanakah, dan saya berterima kasih kepada kerajaan. Ini merupakan salah satu inisiatif yang diturunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi memastikan anak-anak di luar sana mendapat keadilan bersama-sama. Benar itu mereka katakan. Namun ia secara berperingkat untuk kita memastikan apakah inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan. Antaranya mencapaikan ruang capaian internet 5G di sekolah-sekolah pedalaman, menambahkan peruntukan, memberikan peranti secara percuma bagi memastikan anak-anak kita tidak ketinggalan.
Sidang hadirin sekalian, namun seribu kali sayang, kita memastikan bahawa dalam kita membicarakan media sosial ini, kita tidak boleh menerima secara separuh sahaja. Kita perlu menerima sifat media sosial itu. Ada baiknya, ada buruknya. Maka sebab itulah kita perlu memahami bahawa bagaimanakah kerajaan sedaya upaya untuk memastikan anak-anak murid kita menggunakan media sosial untuk pendidikan semata-mata dan tidak disalahgunakan. Maka hari ini kami di barisan pihak pembangkang, kami tunjukkan bagaimanakah kekangan-kekangan ini bukan sahaja kepada pelajar bandar, malah luar bandar bagi memastikan pendidikan mereka terus tercapai. Malah kita lihat apabila 72,1% ini adalah perangkaan yang dikeluarkan secara telus. SPM 2021, pelajar tidak mau sambung pelajaran. Kerana apa? Kerana terpengaruh dengan pengaruh sosial. Nasib baiklah pelajar luar bandar saya tidak terlibat melihat TikTok beliau itu. Kerana apabila tersebar begitu, murid tidak mau sambung belajar. Kerana bagi mereka, gagal SPM pun boleh kaya juga. Inilah isu-isu yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu bagi memastikan keadilan pelajar bandar dan luar bandar tetap terpelihara. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Sekarang tibalah masanya untuk sesi penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua bersama Pimpinan Hakim bertemu kita dalam arena penggulungan yang cukup tenang. Sidang hadirin sekalian, saya mulakan menggulung kes di meja kerajaan. Masalah terbesar pihak kerajaan apabila Perdana Menteri membuka kes secara implistik. Kes mereka cukup mudah. Ibarat lembu makan rumput, manusia makan lembu, mereka hukum manusia makan rumput. Kerana apa? Dalam pembawaan kes pihak kerajaan, mereka katakan apabila adanya media sosial, murid melihat, murid mengakses, maka berkesanlah sudah pembelajaran dan pemudah cara. Sebab itu saya tampilkan statistik tersebut. Jika ia berjaya, pemudah cara seperti mana KMG itu yang mereka dakwa, mengapa 72,1% pelajar tidak mahu sambung pelajaran? Inilah kami katakan kekangan-kekangan media sosial. Apabila Perdana Menteri pada hari ini ingin bercerita mengenai media sosial, mereka perlu menerima keseluruhan sifat media sosial. Namun kerajaan pada hari ini gagal. Mereka hanya mau cerita yang baik-baik sahaja. Itu pun mereka tidak buktikan bagaimana yang baik daripada media sosial itu dilihat oleh murid dan akhirnya difahami dan digunakan ketika dalam pembelajaran. Tidak pernah dicirikan sepanjang penghujaan. Apabila mereka mengatakan bahawa berkesan apabila trafik meningkat, apabila murid tengok, cukup mudah, begitu simplistik. Maka kami tamping dengan bangkangan kes yang cukup baik. Kami katakan media sosial ini tidak mampu menjadi penyalur maklumat yang berkesan. Kerana apa? Kerana media sosial ada kekangan-kekangan yang perlu diatasi terlebih dahulu. Kami tidak katakan media sosial ini tidak baik kepada pendidikan, tetapi kami katakan kita perlukan adanya mekanisme untuk mengatasi kekangan ini terlebih dahulu. Maka Tuan Yang di-Pertua, kami buktikan kekangan-kekangan ini tidak berupaya diatasi sehingga kini, yaitu dua perkara, yakni media sosial mudah dimanipulasi dan yang kedua, media sosial tiada mekanisme kawalan Tuan Yang di-Pertua. Maka kami tampil dengan cukup mudah timbang taraf perdebatan. Kami menunjukkan bagaimana sifat media sosial ini yang mudah dimanipulasi dan disalahgunakan. Namun pihak kerajaan tidak pernah bercerita mengenai sisi gelap media sosial. Dan mereka gagal menunjukkan juga bagaimana media sosial ini yang diangkat ini akhirnya membawa kepada kejayaan pendidikan anak-anak murid kita. Malah kami di barisan pihak pembangkang, kami telah tunjukkan bagaimana kekangan-kekangan ini
yang masih gagal untuk diatasi, sehingga kita melihat bagaimana peratusan masalah pelajar-pelajar kita hari ini gagal diatasi. Tuan Yang di-Pertua dan hadirin dan hadirat sekalian, maka kekangan-kekangan inilah selagi mana tidak mampu untuk diselesaikan, kami katakan ianya tidak mampu menjadi penyalur maklumat berkesan kepada pendidikan. Kerana apabila kita bercerita mengenai tentang penyaluran maklumat yang berkesan, akhirnya kita perlu lihat kepada titik akhir ini anak-anak didik kita. Begitu mudah mereka katakan tentang peluasan ilmu sesuai generasi alfa. Jika benar ia sesuai, kami bangkit. Mengapa 72,1% tidak mahu sambung pelajaran? Kerana apa? Disebabkan oleh pengaruh sosial yang mengatakan tak perlu lulus, yang penting kaya. Inilah menjadi titik pertikaian di meja pembangkang dan kerajaan. Dan akhirnya Tuan Di-Pertua, kami percaya menunjukkan bahawa kekangan-kekangan ini tidak pernah dapat diselesaikan. Bagi menafikan kes pada hari ini, media sosial bukan penyalur berkesan pendidikan. Saya mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Berhormat Perwakilan Pembangkang. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi penggulungan pihak kerajaan dengan persilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, pihak pembangkang, seterusnya sidang Dewan yang dimuliakan. Bertemu sekali lagi di arena penggulungan hujah yang cukup tenang. Sidang hadirin, usul tetap sama, media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan. Dalam sesi penggulungan ini, saya bertanggungjawab membawa amanah pihak kerajaan dalam melengkapkan perjuangan mengajak warga Dewan untuk menyokong usul pada hari ini, iaitu media sosial penyalur maklumat berkesan pendidikan atas rasional menyuntik elemen terkini pembelajaran murid yang bertepatan dengan kehendak murid masa kini melalui elemen teknologi. Tuan Yang di-Pertua, dua gerak kerja akan saya lakukan. Pertama, saya akan melakukan rentak perjuangan dengan membidas hujah-hujah pihak pembangkang yang nampaknya pincang pada hari ini. Dan kedua, saya akan merumuskan hujah-hujah di barisan kerajaan. Dan akhirnya, saya akan laksanakan timbang tara kes bagi menunjukkan pihak mana yang benar dan perlu dipercaya oleh sidang Dewan. Sidang Dewan sekalian, bangkitnya pembangkang keempat ketika ditanya berkenaan keadilan pelajar luar bandar oleh panel juri. Pembangkang keempat mempersoalkan tentang keadilan akses. Apabila diperbetulkan semula oleh Menteri Ketiga, tiba-tiba pula beliau menyokong pendapat Menteri Ketiga. Maka di sini ambillah kerusi, maka duduklah bersama barisan kami pihak kerajaan. Wahai pihak pembangkang, sidang parlimen, hujah mereka yang pertama, media sosial mudah dimanipulasi, maklumat pendidikan tidak terrealisasi. Saya bidas, saya katakan penjaminan kualiti media sosial telah disahkan dan dikawal selia oleh Malaysian Communication and Multimedia MCMC dengan izin Tuan Yang di-Pertua dalam memastikan tindakan undang-undang dan pelaksanaan sekiranya ada perkongsian negatif dilakukan. Maka dengan ini kami membuktikan bahawa tidak akan berlaku perkara negatif sewenang-wenangnya di dalam penyaluran maklumat pendidikan. Sidang parlimen, hujah mereka kedua, mekanisme kawalan lemah maklumat pendidikan punah. Kami bidas, kami katakan kesemua media sosial adalah termaktub kepada Akta Telekomunikasi dan Multimedia yang sentiasa dikawal selia. Maka sudah pasti adanya garis panduan, tata cara pelaksanaan perundangan yang sentiasa dikawal selia oleh pemegang taruh telekomunikasi. Maka dengan ini tidak sewenang-wenangnya berlaku mekanisme kawalan lemah seperti yang telah diperlekehkan oleh pihak pembangkang sebentar tadi. Sidang parlimen sekalian, berdasarkan ketiga-tiga bidasan ini dan kedua-dua hujah mereka, nampaknya kami berjaya membuktikan bahawa ianya tidak bertepatan dengan usul pada hari ini.
Seterusnya Tuan Yang di-Pertua, untuk menyokong pendirian pihak kerajaan pada hari ini, kami telah mengemukakan dua hujah yang disokong dengan fakta dan bukti yang kukuh. Hujah kami yang pertama, perluasan ilmu. Sidang Parlimen, media sosial mempunyai pempengaruh atau penyalur maklumat yang tetap, yang kekal, yang tidak akan hilang, yang lebih efektif, cepat dan berkesan dalam penyaluran maklumat. Maka kami pasti dengan adanya pendigitalan ini, maka sebarang maklumat ataupun penyaluran ilmu tidak mudah hilang, akan kekal selama-lamanya dan mengalami risiko yang sangat kurang untuk hilang, rosak dan sebagainya. Inilah yang kami katakan sebagai penyalur maklumat berkesan pendidikan. Yang kedua, hujah kami adalah memenuhi kehendak murid generasi alfa masa kini. Kami buktikan bahawa elemen yang menarik dan terkini adalah sesuai dengan kehendak murid, bertepatan dengan laporan Astro Awani pada 2021. Sidang hadirin, berdasarkan kedua-dua hujah kami telah buktikan bahawa pendirian kami di pihak kerajaan menyuntik elemen terkini pembelajaran murid yang bertepatan dengan kehendak generasi masa kini melalui teknologi semasa. Maka timbang tarakih saya lakukan, kami telah membawa hujah yang cukup tepat, cukup beban buktinya. Maka bertepatanlah perasaan kami pada hari ini. Saya menyeru sekali lagi Dewan untuk sama-sama menyokong usul pada hari ini. Sekian, mohon untuk terus menyokong. Demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat saringan kali ini. Dewan akan ditangguhkan sebentar untuk memberi laluan kepada para juri bersidang bagi menentukan keputusan. Pembahas dan hadirin dimohon untuk meninggalkan Dewan. Hadirin sekalian, sebelum Dewan mengumumkan keputusan pertandingan pada hari ini, dipersilakan Ketua Juri untuk menyampaikan ulasan tentang perbahasan sebentar tadi dan seterusnya mengumumkan keputusan perbahasan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih lagi pagi. Okay, terima kasih kepada YDP ya. Jadi sudah sampai ke muncaknya pada sidang yang pertama ini. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan. Okay. Assalamualaikum kepada semua. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan syabas ya, dan tahniah kepada semua pembahas yang telah selesai membahaskan usul masing-masing dengan jayanya pada sidang yang pertama kali ini. Jadi mungkin pada kali yang pertama kegugupannya itu masih lagi bermain di minda, di wajah. Okay. Tapi sedaya upaya semua mampu memberikan hujah yang baik, ada isinya, ada hujahnya, dan menunjukkan pertandingan yang sengit, ya. Masing-masing mengutarakan bukti-bukti yang kukuh. Cuma apa yang dapat kami simpulkan di sini ialah dari segi pendefinisiannya mungkin perlu lebih berfokus arah tujunya ke mana, siapa yang nak disasarkan kepada perbincangan bahas ini. Dan seterusnya bukti dan hujah itu berjaya diutarakan, namun mungkin terdapat sedikit perbezaan dari segi mengutarakan statistiknya yang menunjukkan perbezaan antara kedua-dua pihak, pencadang dan juga pembangkang. Jadi itu yang telah kami jurikan pada sidang yang pertama kali ini. Ya, jadi oleh itu keputusan pertandingan antara pasukan Kedah dan juga sebagai kerajaan dan Sabah, ya, jauh terbangnya ke sini sebagai pembangkang. Jadi diumumkan keputusannya pembahas terbaik dulu, ya. Boleh ke? Suspense sikit, ya. Okey, pembahas terbaik, saya ikut urutan pada borang ni lah, ya. Okey, pembahas terbaik di sini kami bersetuju memilih iaitu Encik Kamarudin dari pihak pembangkang, iaitu pembangkang yang ketiga. Tahniah diucapkan. Okey, seterusnya keputusan pada sidang yang pertama ini menunjukkan margin yang tipis, iaitu
2.25 ya. Juri dengan jurinya ialah 4-1. Jadi dengan ini usul ditolak dan pemenangnya ialah pihak pembangkang. Jadi tahniah diucapkan kepada kedua-dua pasukan yang telah berjaya menyelesaikan perbahasan pada sidang yang pertama ini. Okay, jadi sehingga berjumpa lagi pada sidang yang lain. Okay, tahniah dan usaha lagi pada yang belum dapat lagi kemenangan. InsyaAllah sidang yang kedua. Terima kasih. Jadi begitulah tadi keputusan yang dipetua. Saya serahkan kembali kepada Yang Ketua Dewan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Juri atas ulasan itu sebentar tadi. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan akan ditangguhkan pada jam 11.45 pagi. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi keputusan yang telah diumumkan. Tahniah diucapkan kepada pasukan yang menang, kepada pasukan yang kurang bernasib baik. Pertandingan masih belum berakhir kerana tuan-tuan akan bersedia untuk pertemuan pasukan seterusnya. Untuk itu persidangan ditangguhkan sementara pada masa ini. Sekian, terima kasih.